Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi sahabat-sahabat semua, berita yang menggempakan. Kita boleh katakan ini berita baik juga ya. Kerana kita tahu Cikgu Bat ini antara individu yang paling banyak mengumpul saman. Kalau ketika ini ada beberapa saman yang menunggu waktu untuk dibicarakan, dan sekiranya didapati bersalah maka akan muflis lah, akan merayu lah, masuk gua lah Cikgu Bat ini. Terkini sahabat semua, 1 juta saman fitnah ya, Cikgu Bat kaki fitnah melawan Farhas bekas setiausaha sulit ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau saya tidak silap. Jadi tanpa buang masa saya membawakan anda kenyataan media ini. Jadi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Isu MIEO dan jambu air Cikgu Bat disaman RM 1 juta ringgit. Ramai yang tertanya-tanya, saman saja, lepas itu tiada apa-apa keputusan daripada mahkamah. Sabar sahabat semua. Negara kita ini punya undang-undang, bukannya undang-undang rimba. Segala sesuatu itu harus ada prosesnya. Dan kalau kita tahu dalam jadual di mahkamah begitu penuh, padat ya dengan perbicaraan kes-kes yang lain, antaranya kes Sakau, kes skandal Jana Wibawa, kes Daim Zainuddin, dan banyak lagi. Kes siapa lagi? Si Saiful, ya, bekas Ketua Penerangan Bersatu, dan banyak lagi, ada yang melarikan diri dan sebagainya. Kerana itu terlalu banyak dan dia akan mengambil masa dalam 1 atau 2 tahun untuk dibicarakan dan juga mendapat keputusannya. Jadi kalau kita lihat apakah fitnah yang dilakukan oleh Cikgu Bat yang memang seorang yang memalukan ini, kaki fitnah ini, yaitu Farhas Wafa Salvador, bekas setiausaha sulit Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyaman Cikgu Bat atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syaharin, serta pemimpin bersatu yaitu Hafiz Barhardin atas alasan menfitnahnya. Peguam Werah Primananda berkata, Farhas memfailkan writ saman terhadap mereka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Januari yang lalu, bulan lalu ya. Dan berdasarkan penyataan tuntutan, Farhas mendakwa kenyataan fitnah itu dibuat oleh Cikgu Bat pada satu sidang media pada 24 November tahun lalu, serta Afif pula melalui kenyataan terbuka pada 15 November tahun yang sama. Dan plaintiff berkata Cikgu Bat menfitnahnya dengan berkata dia dilantik mengetuai Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia (MEIO) dan mengundang risiko kepada rakyat dan negara ini. Jadi Farhas yang juga pengarah bukan eksekutif 7-Eleven berkata Cikgu Bat menggelarnya sebagai jambu air yang bermaksud homoseksual. Jadi Hafiz juga didakwa menyifatkan Farhas sebagai ancaman kepada kestabilan dan juga keselamatan negara. Jadi itu sahabat semua yang berlaku sehingga akhirnya ya Farhas ini membuat satu tuntutan writ saman yang berjumlah RM 1 juta. Bukan saja kepada Cikgu Bat ya, tetapi kepada Hafiz Barhardin. Itu antara 2 nama yang kita tahu memang dari pembangkang, dari Perikatan Nasional. Dan kita tahu individu ini memang terkenal dengan memainkan propaganda, persepsi, ya, menjajah fitnah dan sebagainya. Yang menjadi persoalan kita hari ini adalah adakah masih ada rakyat yang percaya dengan fitnah-fitnah, dengan berita-berita palsu yang dijajah oleh individu-individu ini? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan, terutamanya Anda mungkin sahabat semua yang mendengar ya video, menonton video ini bersama-sama dengan saya. Jadi Anda boleh fikirkan juga, dan sekiranya Anda setuju atau tidak, Anda boleh berikan komen Anda. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi sebelum saya akhiri, ya, kalau pihak pembangkang tidak habis-habis ya dengan dengan fitnah, menjajah propaganda untuk menjatuhkan reputasi ya kerajaan hari ini, ya, satu demi satu menjadi sasaran mereka. Ya, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan, katanya Malaysia akan pertingkat bantuan kewangan kepada UNRWA. Jadi apa UNRWA ini sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini. Jadi dalam kenyataan yang sepetik daripada Harapan Daily menyatakan Malaysia akan meningkatkan
bantuan kewangan kepada agensi bantuan dan kerja untuk pelarian Palestin di Asia Barat. Ini adalah untuk pelarian Palestin di Asia Barat. Susulan tindakan beberapa negara besar yang dimulakan oleh Amerika Serikat menghentikan sumbangan mereka buat UNRWA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan perkara itu menerusi perbualan telefon bersama dengan Presiden Mesir, negara Mesir, ya, Abdel Fattah al-Sisi yang pada petang semalam. Dan selain bantuan tahunan, Malaysia baru-baru ini juga menyumbang tambahan sebanyak 2.1 juta USD, ya, atau RM10 juta, ya, kepada UNRWA, selain 250,000 USD kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir dan 500,000 USD kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Datuk Seri berkata, saya turut sampaikan penghargaan buat Presiden El-Sisi dan juga Kerajaan Mesir atas peranan penting mereka membantu untuk mempermudahkan urusan penghantaran 100 tan bantuan kemanusiaan bernilai 1.2 juta USD dari Malaysia kepada warga Palestin di Gaza. Dan Datuk Seri menambah, kami berdua senadah katanya, iaitu Presiden Mesir, ya, katanya kami berdua senada dalam menzahirkan komitmen berterusan untuk membantu saudara kita di Palestin, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi itu antara kenyataan terkini, ya, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Dan memang padu sahabat semua, ya, apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Dan dalam masa yang sama juga, sebelum saya akhiri, menarik juga untuk saya kongsikan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar ini, yang mana beliau menyatakan situasi sekarang tidak sama dengan 1998. Pertumbuhan ekonomi lebih baik, itu antara kenyataan juga daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri kita ini, yang mana beliau menegaskan bahawa situasi ekonomi Malaysia sekarang ini jauh berbeza dengan keadaan pada tahun 1998. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi, walaupun mata wang tempatan sedang melemah berbanding dolar Amerika Serikat, namun pertumbuhan ekonomi masih berdaya tahan. Katanya pada tahun 1998, selain daripada kejatuhan ringgit, kadar inflasi dan pengangguran meningkat dan tiada pelaburan asing masuk dalam negara. Berbeza pula ketika ini, ia perlu dilihat secara keseluruhan, katanya. Malaysia mencatat satu rekod pelaburan terbesar dalam sejarah. Kadar inflasi pula terus menurun dan kadar pengangguran turut berkurangan. Malah katanya pertumbuhan ekonomi negara adalah berdaya tahan sama seperti negara jiran. Ya, kejatuhan ringgit adalah membimbangkan, tapi kita sentiasa memantaunya dan bernasib baik ringgit mengukuh sedikit. Namun perkara ini turut menjejaskan semua negara lain, katanya selepas merasmikan Menara Exchange 106 hari ini. Itu antara kenyataan terkini, ya, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Walaupun kita melihat, ya, geng-geng walaun ini lebay-lebay, cyber trooper, tentera cyber daripada pembangkang, daripada PN ini memainkan isu nilai ringgit ini, tapi ianya adalah satu perkara yang berbeza. Kita boleh bandingkan dua kerajaan, ya, tidak payah ambil 1998, sahabat semua. Kita ambil ketika Perikatan Nasional Muhyiddin PAS bersatu berada dalam kerajaan. Nilai ringgit juga jatuh, ya, sama dengan yang sekarang ini. Dan apa yang berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat semua? Inflasi, inflasi, ingat ini, inflasi terus naik, apalagi nilai ringgit terus jatuh, pengangguran semakin teruk, ekonomi teruk, pelaburan lari, ya, dari Malaysia pergi ke Indonesia, pergi ke Vietnam, pergi ke Singapura dan sebagainya. Dalam beberapa perkara ini sebenarnya dia tidak sama dengan apa yang sedang berlaku pada ketika ini. Malaysia, walaupun nilai ringgit itu dikatakan nilai walaun jatuh dan sebagainya, tetapi kadar inflasi kita semakin turun. Ya, 1.9, sebelum ini 4.5 kalau saya tidak silap. Kalau saya silap, tolong betulkan dalam bahagian komen. Apalagi pengangguran. Sekarang ini pengangguran sudah jatuh berbanding atau ketimbang Kerajaan Perikatan Nasional PAS bersama dengan bersatu. Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Apalagi ekonomi merudum sehingga satu ketika, mungkin Anda masih ingat, ya, rakyat terpaksa mengangkat
bendera putih, ya, rakyat mengangkat bendera putih, tanda mereka sudah tidak mampu lagi, tanda sudah tidak berputus asa dengan keadaan ataupun pentadbiran kerajaan yang memang segagal-gagalnya itu, sahabat-sahabat semua. Dan pelaburan, jangan cakap pelaburan lah. Walaupun ada, tapi ketawa kita dengar jumlahnya berbanding dengan apa yang ada hari ini. Jadi faktor untuk kejatuhan nilai ringgit ini sebenarnya banyak faktornya. Bukan saja kerajaan ini dikatakan gagal, tapi sebenarnya adakah kerajaan ini gagal? Sahabat semua, itu satu persoalan yang menarik untuk kita pikirkan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.